Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 18 hari ini akan membuat sedikit ringkasan mengenai penulisan yang telah kami buat di bawah tajuk metodologi dalam perbahasan konsep ketuhanan menurut kitab Risalah At-Tauhid. So dalam peluang kali ini saya nak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Asrul kerana telah mengajar kami subjek Mabahis Ilahiyah dalam SEM ini dengan sangat baik dan juga lancar. Dan saya harap ilmu yang telah diberikan dapat memberi manfaat kepada kami semua untuk kami menguatkan lagi keimanan dan juga memahami siapa sebenarnya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah ahli kumpulan kami. Ada 6 orang keseluruhannya termasuk saya. Dan kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini. So dalam penulisan tersebut kami telah mengkaji sebuah karangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu kitab Risalah At-Tauhid, supaya kami dapat mengenali dan memahami sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dan juga metod yang betul. So kenapa kami menulis penulisan ini adalah kerana kami tahu sifat dan juga hakikat Allah ini perlu difahami dengan cara yang betul dan juga sebenar-benarnya, supaya tidak berlaku penyelewengan dan juga salah faham yang menyebabkan kita rasa zon dan juga syak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu akidah dan juga keimanan seorang itu perlu bersifat jazam. Tidak boleh orang kata setengah-setengah ataupun zon ataupun syak. Dia perlu jazam 100% keyakinan. Jadi kami membahas konsep akidah dan juga hakikat ketuhanan mengikut metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi penerangan yang kami cuba sampaikan moga-moga dapat difahami dengan jelas dan juga tidak menyalahi apa yang sepatutnya difahami oleh seluruh umat Islam dalam konsep akidah dan juga keimanan terhadap Allah Subhanahu Taala lah. Jadi untuk memahami siapakah Allah Subhanahu Taala, zat dan juga sifatnya, perkara yang mustahil, perkara yang wajib dan perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Taala, kita akan teruskan kepada perbincangan seterusnya yang akan saya serahkan kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Jasizam, nombor matrik 060790. Baiklah, di dalam kitab Risalah Tauhid, bab yang pertama yang dibincangkan adalah mengenai hukum akal. Setiap mukallaf yang ingin mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifatnya, diwajibkan ke atasnya untuk mempelajari hukum akal dan pembahagiannya terlebih dahulu, kerana ianya merupakan neraca untuk menghukumkan sifat-sifat Allah yang diperintah untuk mempelajarinya. Jadi, apa fungsi hukum akal ni? Hukum akal ni berfungsi untuk menetapkan atau mensabitkan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain, atau menafikan suatu perkara daripada suatu perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada uji kaji, yakni tajribah, pada menetapkan suatu perkara tersebut di mana bersalahan dengan hukum adat. Kerana hukum adat ini perlu kepada tajribah, iaitu uji kaji. Selain itu, ianya tidak berkait dengan satu perbuatan yang berkait dengan perbuatan mukallaf, iaitu hukum syarak. Okey. Hukum akal ni terbagi kepada 3. Yang pertama, menghukumkan mesti ada. Ini disebut sebagai wajib akli, di mana akal menghukumkan wajib ada dan tidak terima akan ketiadaannya. Contohnya, wajib bagi Allah bersifat kidam, maka maksudnya ialah mesti ada pada Tuhan itu bersifat kidam. Yang kedua, menghukumkan mesti tiada. Kedua ni disebut sebagai mustahil akli, di mana akal menghukumkan mustahil ada dan tidak diterima oleh akal akan adanya. Contohnya, mustahil Tuhan bersifat baharu, maka maksudnya tidak akan pernah Tuhan itu bersifat baharu. Yang ketiga pula, menghukumkan boleh ada atau tiada. Ini disebut sebagai harus akli, iaitu akal menghukumkan boleh adanya dan tiadanya dengan cara berganti-ganti, iaitu satu masa perkara itu ada dan satu masa lain perkara itu tiada. Sebagai contoh, seseorang itu kadang-kala dia bergerak dan kadang-kala dia diam, iaitu duduk pada satu tempat. Di mana bergerak dan diam ini tidak boleh berhimpun dalam satu masa. Ianya mestilah salah satunya ada dan salah satunya tiada. Baiklah, seterusnya bukti yang menunjukkan Tuhan yang menciptakan alam. Ini berdasarkan 3 dalil akal yang dikemukakan oleh penulis. Yang pertama, dengan melihat benda atau kejadian seperti kerusi, meja dan sebagainya, mesti kita percaya kerusi ini tidak akan ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptanya. Begitulah juga alam.
Ia ni tidak akan ada dengan sendiri, melainkan ada yang menciptanya. Baik, yang kedua pula, memerhatikan hasil kerja tukang-tukang kayu yang buat kursi itu berbeza-beza. Ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang sempurna, ada yang kurang. Sehingga kan kita dapat melihat hasil kerja orang kemudian itu lebih baik daripada orang terdahulu. Ini menunjukkan manusia itu lemah dan kekurangan berdasarkan kadar ilmu yang diberikan oleh Allah. Ini berbeza dengan ciptaan Allah, di mana ciptaan Allah itu semuanya sempurna sedia kala dan tidak perlu kepada perubahan seperti manusia. Baiklah, yang ketiga pula, memerhatikan kejadian manusia, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, sama ada kecil atau yang besar. Kita akan dapati semua penciptaan itu diciptakan dengan lengkap dan sempurna aturannya, tanpa ada cacat celah. Ini menunjukkan terdapat suatu kuasa yang sempurna, ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha suci daripada menyerupai makhluk yang menjadikan perkara tersebut. Maksudnya ada kuasa yang sempurna dan tidak sama dengan makhluk. Seterusnya, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Hukum mengenal Tuhan ini adalah fardu ain di atas setiap mukallaf dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah melalui ajaran daripada Rasul-Rasul. Allah SWT mempunyai banyak nama, tapi yang paling masyhur antara semuanya ialah Allah, yang disebut sebagai lafaz Jalalah. Nama yang lain pula dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis yang mana masyhur dalam kalangan orang Islam juga, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus dan sebagainya. Baiklah, sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, ianya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, mengetahui sifat-sifat Allah secara ijmali, iaitu secara ringkas dengan berpegang kepadanya secara putus, yakni secara jazam, bahawa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengannya dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa sifat kekurangan. Yang kedua pula, mengetahui sifat-sifat Allah itu dengan secara tafsili, yakni secara terperinci dengan berpegang kepadanya secara putus atau jazam melalui dalil nakli atau akli, yang mana Allah wajib bagi Allah itu 20 sifat yang wajib ada padanya dan mustahil atas Allah itu bersifat dengan segala sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib 20 tersebut. Baiklah, untuk mengenal Allah, hendaklah seseorang itu mengetahui 3 perkara tersebut. Yang pertama, mestilah i'tikad atau pegangan yang putus. Sekiranya tidak putus dengan wujudnya syak, zon atau waham, maka tidak dinamakan mengenal Allah. Baiklah, yang kedua, mestilah muwafaqah, iaitu bersetuju, yakni selari dengan pegangan yang sebenar, iaitu bertepatan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak dinamakan mengenal Allah jika berpegang dengan selainnya, seperti pegangan orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan yang ketiga, mestilah mempunyai dalil, walaupun sekalipun dengan dalil ijmali. Jika pegangannya secara putus serta muwafaqah tapi tidak mempunyai dalil, maka ini dinamakan taklid. Adapun begitu, jika seseorang itu berpegang dengan pegangan yang tidak putus, tidak jazam dan tidak muwafaqah dengan sebenar, yakni tidak selari dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka ulama bersepakat menghukumkannya kafir. Khilaf di antara ulama mengenai pegangan orang yang bertaklid. Pandangan yang muktamad mengatakan tidak dihukumkan kafir jika taklidnya itu secara putus atau jazam, dan dihukumkan ke atasnya mukmin yang fasik jika dia seorang yang mampu untuk mengadakan atau mencari dalil dengan cara belajar, yakni jika dia seorang ahli nazar. Sekiranya tidak mampu mencari dalil atau mengadakan dalil, walaupun dia telah belajar, dengan sebab dia seorang yang tidak cerdik, maka tidak dihukumkan ke atasnya fasik dan sah imannya, dan dia juga dihukumkan sebagai bukan ahli nazar. Baiklah, sekian saja daripada saya. Pembincangan yang seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hisham bin Zakaria. Raqma talaba 0 6 0 8 2 3.
Okay, sekarang saya akan menerangkan salah satu tajuk tajuk yang sangat penting dalam perbahasan bab ketuhanan ilahiyat. Sebelum ini kawan saya pernah menerangkan juga sebahagian tajuk perbahasan dalam konsep ketuhanan ataupun ilahiyat ini. Okay, untuk bahagian saya akan menerangkan berkenaan dengan sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah, dan ini adalah perbahasan yang sangat penting dalam bab ilahiyat ini. Okay, saya mulakan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, di mana sifat-sifat wajib bagi Allah ini wajib diketahui sebanyak 20 sifat, dan 20 sifat ini telah disusun oleh para ulama ilmu kalam yang telah diperincikan dan disusun dengan elok, dan semuanya ada 20 sifat. Dan 20 sifat ini iaitu al-wujud, al-qidam, al-baqa. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, al-wahdaniyah, al-qudrah, al-irada, al-ilmu, al-haya, al-sama', al-basar, al-kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan yang terakhir kaunuhu mutakalliman. Okay. Jadi saya ringkaskan saja berkenaan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. 20 sifat ini wajib kita i'tikad, wajib Allah memiliki sifat-sifat ini sebagai sifat kesempurnaan baginya. Dan ada lawannya, lawan kepada 20 sifat ini yang bertentangan, makna bertentangan dengan maksud makna sifatnya, iaitu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan diletakkan satu persatu oleh ulama ilmu kalam ini. Untuk setiap sifat wajib ini pasti ada pasangannya, iaitu sifat yang mustahil, yang berlawanan maksudnya. Jadi ada 20 sifat yang mustahil, kiranya ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Dan sifat mustahil bagi Allah iaitu adam, hudus, fana, al-mumasalah lil hawadis, ihtiyaj ila al-ghairi, la yakuna wahidan, ataupun istilah lain ta'adud, ajzun, karahiyah, jahlun, maut, summun, umyun, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayyitan, kaunuhu asumun, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkam. Dan ini adalah 20 sifat mustahil bagi Allah, berlawanan dengan 20 sifat wajib. Jadi 20 sifat ini mustahil bagi Allah memiliki sifat ini kerana ia adalah sifat kekurangan. Okay? Bagi Allah hanyalah sifat kesempurnaan, tiada sifat kekurangan bagi Allah. Dan yang terakhir, sifat harus bagi Allah hanya satu-satunya. Sifat harus bagi Allah yakni mengadakan atau mentiadakan tiap-tiap sesuatu. Jadi tidak wajib bagi Allah ini menjadikan alam dan tiap-tiap kejadian, tiap-tiap ciptaan yang berlaku di dalam alam ini ataupun mentiadakan, ya. Atau sebaliknya, itu tidak wajib, itu harus, dan semuanya terpulang pada hak Allah. Jadi ini saja pandangan saya berkenaan dengan sifat-sifat bagi Allah. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian sifat 20. Sifat 20 yang wajib bagi Allah itu terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, sifat nafsiyah. Bahagian kedua, sifat salbiyah. Dan bahagian ketiga, sifat ma'ani.
Dan bahagian keempat iaitu sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat, iaitu sifat wujud Allah Ta'ala. Tiada menunjuk kepada makna yang lain lebih daripada dirinya, lebih daripada berdirinya pada zat. Seterusnya, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah makna sifat itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan atau menidakkan. Antara sifatnya ada 5, iaitu qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyah. Seterusnya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah tujuan sifat ma'ani itu ialah sifat yang ada lagi sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maka apabila kita kata kuasa menghendaki, mengetahui, mendengar, melihat, hidup, berkata-kata, maka perkataan itu menunjukkan ada sifat-sifat bersendiri berdiri pada zat Allah Ta'ala. Adapun sifat ma'uni itu 7, iaitu qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Sifat seterusnya, sifat yang terakhir, iaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah kalimah maknawiyah itu nisbah kepada makna terbangsa kepada makna itu, ma'ani itu. Maka sifatnya ada 7, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Maka sebab dinamakan maknawiyah kerana ia menzalimi, iaitu tetap mengikuti akan sifat-sifat ma'ani tersebut. Sekian saja untuk bahagian sifat 20 daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Farhan bin Sazali, pemegang nombor metrik 060836, akan membentangkan dan menerangkan berkenaan dengan tajuk sifat-sifat ma'ani yang bertakluk. Pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan dengan ta'rif ta'alluq. Ta'alluq bermaksud suatu sifat yang memerlukan suatu perkara yang lain seperti sifat kudrah. Sifat kudrah memerlukan sesuatu perkara yang lain, iaitu menjadikan perkara yang mungkin dan mentiadakan perkara yang mungkin agar fungsi sifat kudrah tersebut dapat berlaku. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mungkin? Mungkin bermaksud sesuatu perkara yang harus serta menerima untuk perkara tersebut wujud ataupun tidak wujud, ataupun perkara tersebut boleh menerima perubahan. Sebagai contoh, manusia merupakan perkara yang mungkin kerana boleh jadi manusia itu wujud dan boleh juga jadi manusia itu tidak wujud. Jadi sifat-sifat ma'ani yang bertakluk mempunyai 6 sifat yang terdiri daripada sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sama', basar dan kalam. Namun begitu, sifat hayat yang juga merupakan sifat ma'ani tidak termasuk di dalam perbahasan ini kerana sifat ini tidak bertakluk. Jadi secara ringkasnya saya akan menerangkan fungsi-fungsi ta'alluq bagi setiap sifat-sifat ma'ani berdasarkan rajah. Yang pertama, sifat kudrah. Kudrah bermaksud menjadikan. Jadi ta'alluq bagi sifat kudrah adalah perkara-perkara mungkinat ataupun kita sebut sebagai perkara mungkin, seperti mana yang telah diterangkan sebentar tadi. Begitu juga dengan sifat iradah yang bermaksud menentukan, yang juga bertakluk dengan perkara mungkinat namun atas jalan taksis, iaitu dikhususkan perkara tersebut. Yang ketiga, sifat ilmu
yakni mengetahui. Sifat ilmu bertakluk dengan perkara yang wajib, mustahil dan harus. Sebagai contoh, kita boleh lihat bahawa sifat ilmu Allah bertakluk dengan perkara wajib, seperti Allah mengetahui akan hakikat zatnya sendiri. Dan bagi sifat ilmu yang bertakluk dengan perkara mustahil pula, seperti mustahil, Allah mengetahui bahawa dirinya mustahil untuk mempunyai sekutu ataupun syarkun. Yang ketiga, bagi contoh ta'aluk ilmu yang bertakluk dengan perkara yang harus, seperti mana Allah mengetahui perkara-perkara yang boleh jadi ada dan boleh juga jadi tiada. Seterusnya berkenaan dengan sifat sama, yakni sifat mendengar. Ta'aluk bagi sifat ini adalah kepada perkara-perkara maujudat, iaitu perkara-perkara yang ada, sama juga seperti sifat basar, yakni melihat, yang juga bertakluk dengan sifat maujudat. Dan akhir sekali ialah sifat kalam, yakni berkata-kata, yang mana sifat kalam ini bertakluk kepada perkara yang wajib, mustahil dan harus. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Kami, nombor metik 00816. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang uluhiyat. Huraian uluhiyat. Uluhiyat bermaksud ketuhanan, iaitu dengan maksud Tuhan Maha Kaya daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya, iaitu Allah SWT saja yang Maha Kaya dan tak ada makhluk lain yang setanding dengan Allah SWT, dan makhluk lain juga yang berkehendak kepada Allah SWT itu sendiri. Daripada kaitan ini terbagi pula sifat 20 dengan iktibar jumlah kepada dua bahagian, iaitu istina'an kullu man siwahu dan iftikar ilahi kullu man siwahu. Maka segala makna akan iman yang terkandung di dalam makna kalimah la ilaha illallah, kerana makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, yang melazimkan sifat istina'an kullu man siwa wa matakiru ilahi, yang mewajibkan baginya 11 sifat istina' dan 9 sifat iftikar ilahi. Seterusnya, sifat-sifat yang terkandung dalam istina'. Antara sifat-sifat yang terkandung dalam istina' ialah wujud, qidam, bakah, mulafatun ila wadisi, qiyamu binafsihi, sama, basar, kalam, kaunuhu, sami'an, kaunuhu, basir dan kaunuhu mutakalliman. Jika Tuhan tidak bersifat dengan 11 sifat yang tersebut ataupun telah disebutkan tadi, nescaya Tuhan tiada kaya daripada yang lain. Maksud ayat di sini adalah, jika Allah SWT tidak bersifat dengan 11 sifat yang tadi, maka Allah ni sama sajalah dengan makhluk yang telah diciptakan olehnya. Jadi tak ada perbezaan antara Allah dengan makhluk yang telah diciptakannya. Seterusnya, sifat-sifat tambahan dalam istina'. Yang pertama, Tuhan Maha Suci daripada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Lawannya mengambil faedah, iaitu sifat mustahil bagi Allah SWT itu sendiri. Iaitu maksud ayat di sini adalah Allah SWT itu sendiri tidak mahalkan apa-apa imbuhan ataupun tidak mahalkan apa-apa pembalasan pun daripada makhluk yang telah diciptakannya. Bahkan jika Allah memberikan rezeki kepada kita, tidak merugikan sedikit pun kepada Allah SWT itu sendiri. Yang kedua, tiada wajib Tuhan memperbuat makanan atau meninggalkan daripada memperbuatkannya. Yang ketiga, tiada memberi rahmat sesuatu itu daripada kaitan dengan kuah. Lawannya memberi rahmat yang ada kaitan dengan kuah, iaitu mustahil. Iaitu maksud di sini adalah memberi rahmat dengan kuah ni bukan satu perkara yang saling berkaitan antara satu sama lain, tapi itu adalah dua perkara yang berbeza. Iaitu memberi rahmat adalah satu perkara yang berbeza, dan kuah atau kekuatan dia adalah satu perkara yang berbeza. Seterusnya, sifat-sifat yang terkandung di dalam iftikar ilahi. Antara sifat-sifat yang terkandung di dalam iftikar ilahi ialah wahdaniyah, qudrat, ilmu, hayat, kaunu qadir, kaunu marid dan kaunu hayat. Jika Allah tidak bersifat dengan 9 sifat yang tersebut, nescaya tidak berkehendak tiada yang lain kepada Allah SWT itu sendiri. Ada dua sifat tambahan yang terkandung di dalam iftikar ilahi, iaitu baharu sekalian lawannya qadim alam, dan tiada memberi rahmat sesuatu daripada keadaan dengan tabiat, iaitu zain, lawannya memberi rahmat dengan tabiatnya.
seterusnya. Perbezaan fahaman atau i'tikad berkaitan dengan perkataan memberi rahmat. Yang pertama, beriktikad keadaan memberi rahmat dengan tabiat, iaitu saya seperti beriktikadkan pisau boleh memutuskan sesuatu, maka i'tikad ini ijma' ulama menghukumkan kafir, iaitu kita sebagai umat Islam tidak boleh mengiktikadkan memberi rahmat Allah ni dengan menyamakan sifat sesuatu benda yang selalu kita guna, seperti pisau yang boleh memutuskan sesuatu. Kita tidak boleh menyamakan sebegitu. Yang kedua, beriktikad keadaan memberi rahmat dengan kuatan yang dijadikan Allah Ta'ala kepada, seperti puak Mu'tazilah beriktikad yang menjadikan perbuatan dengan kudrah yang dijadikan Tuhan bagi hukumnya fasid lagi bid'ah. Dan yang terakhir, yang ketiga, beriktikad sesuatu tiada memberi rahmat dengan tabiat dan tiada memberi rahmat dengan kuatan, maka yang memberi rahmat ialah Tuhan, iaitu Allah SWT itu sendiri yang layak memberi rahmat kepada kita. Tetapi diiktikadnya berlazim antara sebab yang beradal dan antara yang disebabkannya pada akal, iaitu akal kita sendiri yang membenarkan pemberian rahmat Allah kepada kita, iaitu akal kita yang membenarkan rahmat Allah itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kita sebagai manusia memang secara fitrahnya memerlukan kepada Tuhan. So dalam memahami siapakah Tuhan yang sebenarnya, memang sebab dalam kehidupan kita tengok dekat dalam agama Buddha ada Tuhan, dekat dalam agama Hindu ada Tuhan. So Tuhan mana yang sebenarnya? Jadi kita kena memahami siapakah Tuhan yang sebenarnya, yang secara hakikatnya kita tahu Allah Subhanahu Taala. Jadi bagaimana kita nak menolak dan menepis sebarang tuduhan terhadap Allah Subhanahu Taala bahawa Allah ni adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Hindu yang mereka maksudkan. Jadi dengan cara itu kita perlu memahami dan juga mengenali siapakah Allah Subhanahu Taala, zat dan juga sifatnya. Yang kedua, dalam mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Taala, seorang itu akan mendapati bahawa dalil-dalil yang didapati adalah terbahagi kepada dua jenis, iaitu dalil ijmali, iaitu secara umum. Contohnya seorang itu beriman dengan sifat 20, ataupun secara tafsili, yang mana dalil tafsili ini sudah tentu lebih terperinci daripada dalil ijmali, yang akan membuatkan seorang itu lebih memahami siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, memahami sifat 20 terbagi kepada dua bahagian, iaitu istighnar dan juga iftiqaru ilaih. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempercayai dan juga berpegang dengan akidah yang sedemikian. Yang keempat, keimanan dan juga kepercayaan kepada Allah Subhanahu Taala merupakan tunjang kepada segala ibadah dan juga kehidupan seharian kita. Jadi mana mungkin kita sebagai manusia yang tak kenal siapa pencipta akan melakukan ibadah dengan sebaiknya? Bagaimana kita akan mewujudkan rasa ikhlas dan juga mewujudkan rasa kepercayaan dan serta rasa takut terhadap siapakah dia? Seandainya jika kita tak mengenali siapa Tuhan dan juga siapa yang Maha Pemberi balasan di hari akhirat kelak. Jadi semoga perbahasan dan juga perbincangan telah kami lakukan akan memberi sedikit sebanyak info dan juga pemahaman kepada seluruh yang menonton, dan juga semoga ia bermanfaat untuk semua. InsyaAllah sampai situ saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.